Bila disebut sifat ni 20 ni tuan-tuan, yang betul-betul yang bahasa wujudiyah, yang 7 itulah. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرتي الشعب الصمد فالنباني وإمام الغزالي شعلل لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Dan bahagi yang ketiga, sifat wujudiyah. Dan dinamakan dia sifat ma'ani, iaitu 7 sifat. Pertamanya al-hayat, al-hayatu. Artinya adalah subhanahu wa ta'ala itu hidup. Bersalah-salahan. Hidup selama-lamanya. Tiada menerima sekali-kali akan mati. Dan keduanya al-qudrah. Artinya kuasa. Yang ta'aluk ia dengan segala mungkin. Wa annahu ta'ala hayyun, qadirun, jabbarun, qahirun. Jadi insyaAllah kita masuk pula bicara sifat yang ketiga. Pembahagian sifat yang ketiga. Yang pertama disebut itu sifat salbiah. Yang kedua sifat tanzih. Dan yang ketiganya sifat ma'ani. Ataupun sifat wujudiyah. Dinama juga ianya sifat ma'ani. Maksud sifat wujudiyah ni iaitu sifatun wujudiyatun. Sifat yang bangsa wujudiyah, yang bangsa ada. Qaimun bizatihi ta'ala, yang dia ni berdiri dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dinamakan sifat yang dinamakan sifat wujudiyah ataupun sifat ma'ani. Bila disebut sifat ni 20 ni tuan-tuan, yang betul-betul yang bahasa wujudiyah, yang 7 itulah. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Itu yang sebenar-benar ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut oleh ulama-ulama usuluddin, dia katakan sebagai makna kata maujud pada zihin dan maujud pada kharij. Maujud pada zihin pada akal kita. Akal nampak yang Allah Ta'ala bersifat dengan sifat demikian rupa. Qudrat, iradat dan sebagainya. Pada kharij ni tuan-tuan, kalau sekiranya Allah Ta'ala buka hijab, memang nampak sungguh, ada sungguh sifat tu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketujuh-tujuh sifat ni, semuanya ada ta'aluk. Kecuali yang tak ada ta'aluk sifat hayat. Hayat ni dia tak ada ta'aluk. Apa ta'aluk? Maksud ta'aluk ni tuan-tuan sekalian, menuntut lebih sifat ke atas zat. Itu dia namanya ta'aluk. Tuan-tuan ingat duk kelipuk enggak pening. Dia cerita api lah sikit kan. Duk kelipuk apa benda pula. Zat sifat. Zat ni baju, sifat dia putih. Nisbah kepada benda baharu lah. Kan? Jadi makna kata sifat ni dia berdiri dengan zat. Dia tak boleh berdiri sendiri. Jadi sifat-sifat ma'ani yang 7 ni semuanya berdiri dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kata sifatun wujudiyatun, sifat yang bahasa wujudiyah. Yang bahasa ada sungguh. Qaimun bizatihi ta'ala, yang berdiri dengan zat Allah, tak bercerai tanggai. Selama-lama makna kata ada zat Allah, diri Tuhan tu ada, selama-lama ada bersifat hayat, sama', basar, kalam dan sebagainya. Ya. Jadi ketujuh-tujuh sifat ni tuan-tuan sekalian, dia semua ada ta'aluk. Ta'aluk ni menuntut lebih sifat ke atas zat. Sebagai contoh, macam kita ambil contoh kita manusia lah kan. Kita ada kuasa tak? Ada kan? Kuasa. Kuasa ni tuan-tuan sekalian sifat yang ada pada diri kita. Sifat yang berdiri dengan diri kita, ada pada diri kita kuasa. Jadi sifat ni bukan setakat ada pada diri kita, tapi dia menuntut lebih
Apa lebih dia? Yang kita boleh berjalan. Sebab kita ada kuasa lah, ada kudrat. Kita boleh makan, kita boleh korek lubang, kita boleh tumbuk muka kawan. Muka dia tu asal elok, dia jadi bengkak pasal kita lebih tu, kata lebih tu. Lebih tu yang kita tu, bentuk lebih. Kalau kita disebahkan kepada manusia ni, dia panggil dalam bahasa utara, panggil riang. Riang ni bukan riang ria tu, riang ni kekuatan yang ada pada diri kita yang membolehkan kita boleh buat tu, buat ni. Lebihnya boleh buat itu, boleh buat ini. Jadi tuan-tuan sekalian, daripada tujuh sifat ma'ani ni, yang tidak ada takluk hayat saja. Hayat ni mengesahkan sifat ma'ani yang 6 lagi, sah pada akal. Bahawa Allah bersifat dengan 6 lagi sifat ma'ani dengan hayat. Ialah kalau orang mati, takkan kita nak kata dia, walaupun dia telah mati, tapi dia masih berkuasa. Mana boleh. Sah kuasa tu dengan hidup. Tidak. Walaupun dia dah mati tapi masih melihat. Orang mati mana nak melihat, mana nak mendengar. Sah pada akal. Akan sifat ma'ani yang 6 lagi ni dengan hayat. Dengan hayat. Gitu. Jadi kata ulama usuluddin tuan-tuan, yang dimasukkan khudrat itu, yang kata khudrat tu kuasa tu apa? Taksir. Memberi bekah. Memberi bekah. Yang tak ada, Tuhan boleh bagi ada. Yang ada, dia bagi tak ada. Yang hidup, dia bagi mati. Yang mati, dia boleh bagi hidup. Taksir, memberi bekah. Yang dikatakan iradat itu, taksisun. Artinya menentu. Takluknya tanjizi qadim. Pada azali lagi Tuhan dah tentu siap dah terhadap makhluk dia. Bila nak mati, bila apa bila ni. Bila dia hantar mesej semalam. Apa Datuk Fauzi meninggal. Saya masa pilihan raya dulu, duduk ceramah dengan dia banyak tempat jugalah. Banyaklah kali ceramah di kawasan dia bertanding. Di mana kata, di kawasan Larut, Parlimen Larut tu. Ya. Di Manju, banyak tempat lah duduk ceramah dengan dia. Bila dengar kata dia meninggal, menung saya pun. Dia 63. Saya 61. Kalau umur saya mati macam umur dia mati, 2 tahun lagi tuan. Bukan lama lagi. Mana ada nak tengok Gusti lagi dah, tak ada lah. Tak sempat lagi dah nak kena puluh buat ibadat. Mati tuan jangan buat pasal. Nampak sihat elok. Bagus dia. Isteri dia tu cukup bagus. Dia pandai melayani orang kampung. Orang kampung juga suka. Tapi Tuhan pinjamkan sekejap ni kat kita. Untuk bertanding pilihan raya lepas. Allah ambil dia balik. Ya, nah? Jadi mudah-mudahanlah Allah Ta'ala letak dia bersama-sama dengan ruh para syuhada, orang yang berjuang Islam, orang yang beriman insya-Allah. Ni Kazim pula nak berlari. Yang ni aku pening lah. Duk elok-elok lah Islam nak lari pergi lain. Apa tu. Aku pun tak faham lah. Ya Allah, Kazim kesian kat dia. Jadi tuan-tuan, yang dimasukkan khudrat, taksir, memberi bekah. Dimasukkan iradat, taksis. Taksis ni mana menentu. Kudrat iradat. Ilmu sama basar disebut sebagai inkisyaf. Inkisyaf ni jelas, terang dan nyata pada Allah Ta'ala segala maklumat. Sama ada maklumat tu Allah mengetahui dengan ilmunya, ataupun Allah Ta'ala mengetahui, Allah Ta'ala melihatnya, dan Allah Ta'ala mendengarnya. Tapi tuan-tuan sekalian, yang hayat ni, apa yang dikatakan, makna kita kata yang dikatakan ilmu ni, Allah mengetahui segala yang wajibat, mustahilat dan jaizat. Sama ada yang wajib pun Tuhan tahu tentang diri dia. Yang mustahil, yang tak ada pada diri dia pun dia tahu. Termasuk segala yang jaizat, yang jaiz, yang harus, yang ada pada makhluk. Detail. Tahu secara detail, terperinci. Ilmu. Mendengar dan melihat, Allah Ta'ala mendengar dan melihat. Allah mendengar segala yang maujudat. Sama ada yang maujud itu, iaitu yang wajib bagi diri dia, dia melihat zat dia, diri dia, dan dia melihat sifat dia, dan dia melihat segala makhluk-makhluknya. Melihat. Begitu juga mendengar. Allah mendengar kalam dia yang qadim. Dan Allah mendengar segala perkataan-perkataan makhluk. Tidak berhajat kepada suara dan sebagainya. Itu kemudian kalam ni dilalah. Dilalah ni menunjukkan, kalam Allah ni menunjukkan. Mana kata menunjukkan sama ada itu perintah dia, itu larangan dia dan sebagainya. Baik.
Kita tengok dulu tuan-tuan sekalian, kata musannif diletaknya yang pertamanya al-hayatu hayat. Tak kisahlah ada orang letak kudrat dulu, iradat nombor 2, tak kisahlah. Sifat Tuhan ni dia tidak berdulu kemudian. Nah, dulu kemudian ni susunan ulama aja. Jangan bila kita letak kudrat dulu, mesti kudrat. Letak yang lain dulu tak boleh. Boleh, kut mana pun tak apa. Imam Ghazali letak hayat dulu. Kerana hayat ni mengesahkan sifat-sifat ma'ani yang lain. Itu dia kata al-hayatu. Pertamanya al-hayatu. Artinya adalah Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala itu hidup selama-lamanya. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Hendaklah kamu menyerahkan diri kamu pada Tuhan yang hidup, la yamut, yang tak mati-mati. Hidup tak mati. Kita hidup mati. Allah hidup tak mati. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Serah diri kita pada Tuhan yang hidup, yang tak mati-mati. Apa-apa berlaku kita serah pada Allah. Kan? Kita serah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terutama dalam masalah rezeki. Yakin dengan rezeki Allah. Jangan kita hambat. Buru dunia ni sementara aja tuan-tuan. Nak hidup sementara. Itu dia. Terutama orang yang ada ilmu. Kena tunjuk contoh yang baik. Bukan kita makna kata memburu dunia. Kita memburu keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah kita abak korang, saya ikhlas. Orang tak tahu, ikhlas tak ikhlas. Orang bagi dekat hang 200, takkan 200 ikut. Ni pergi balik Perak je, bagi lebih sikit. Kawan tak bagi lebih sikit, ngayak tu tak main dah. Tak kata kat siapa, ada orang tu. Bila pergi tuan-tuan, bila orang panggil ceramah, dia bawa pengiring ramai. Tidur hotel dalam bayang, kalau pergi Langkawi, dia bawa 3 keluarga. Dah lah disyaratkan naik kapal terbang, tiket kapal terbang. Dah sampai sana pula tuan-tuan, 3 keluarga mai, tuan-tuan bayangkan. Satu bilik hotel berapa? 1 keluarga. 3 keluarga. Dia ceramah-ceramah, kucing ceramah dapat RM200. Penganjur terhutang pula. Mampu aku tak kata kat siapa. Tapi bila kita buat kerja tak betul, akhirnya Allah bongkar lah. Allah bongkar lah. Tu saya bila dia hantar mesej kat saya cuma nak sampaikan pesanan Nabi SAW. Ini tuan-tuan boleh rujuk lah dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah tuan-tuan juzuk yang pertama, iaitu berkaitan ilmu dan ulama. Nabi menyebut tentang tanda-tanda akhir zaman. Di antaranya Nabi kata, inna unasan min ummati sayatafaqqahuna fid din wa yaqra'una al-Quran fayaqulun na'til umara fanusibu min dunyahum wa na'tazzu lahum bidinina wa la yakunu zalik kama la yujtana min al-qatadi ila asy-syauq kadzalika la yujtana min qurbihim ila al-qataya, rawahu Ibnu Majah. Nabi kata akan berlaku ke atas umatku nanti. Satu masa nanti berlaku ke atas umatku. Inna unasan min ummati, akan terjadi kepada umatku, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka itu? Saya tafaqqahuna fid din. Mereka yang faqih agama. Saya tafaqahu ni mana orang yang faqih. Bab agama dia cukup faqih. Bab hukum hakam cukup hebat. Wa yaqra'una al-Quran. Dan mereka ni membaca Quran. Bukan baca, hafal Quran lagi tu. Orang gelak dia al-hafiz. Fayaqulun, mereka ni kata, na'til umara. Kami nak mendatangi pemerintah. Dalam konteks sekarang, kami nak masuk UMNO. Macam itulah lebih kurang. Hampa ni kalau aku tak cerita terang pun tak faham. Na'til umara. Kami nak mendatangi pemerintah, nak masuk parti UMNO. Lebih kurang macam itulah. Apa tujuan dia? Nabi sebut dua sebab. Dua sebab utama. Pertama, untuk apa? Wa nusibu min dunyahum.
supaya kami dapat habuan dunia mereka. Dapat habuan dunia, dapat bantuan, dan begitu begini. Nak habuan pangkat, kedudukan, dapat duit itu ini. Itu matlamat utama. Yang kedua, mereka kata wa na'tazulahum bidinina. Kami nak goncang kaki mereka dengan agama kami. Apa arti agama apa buat ni? Kita kena perbetul dia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Duk perbetul ikut luar tak jadi. Kita kena masuk ikut dalam, perbetul pada dalam. Ni kaedah banyak ada orang guna. Kaedah masuk perbetul daripada dalam. Tok Guru lama dah cakap, tengok benda nak perbetul pada dalam. Rumah kita bocor, bumbung bocor, tempek pada dalam tak apa. Tong taik bocor, nak pergi welding pada dalam, mampu. Macam ramuk taik tu. Wa na'tazulahum bidinina. Saya ingat lagi almarhum Ustaz Nikmat Yusof. Ustaz Nikmat ni tuan-tuan dia mudir Derang. Derang dekat sana, dekat Pokok Senang sana tu. Ini cerita 30 tahun dulu. Sekitar tahun 82 lebih kurang macam itulah. Ini cerita 30 tahun dulu. Dia datang, saya jemput dia ceramah di kampung saya. Masa makan dia cerita, ana baru balik pada Pakistan, dia kata. Dia ni ketua ABIM Kedah lah. Ketua dia setiausaha ABIM Kedah. Dia kata, dia jumpa dengan pimpinan Jamaat Islami. Jamaat Islami ni, pimpinan Jamaat Islami, dia pesan kepada Ustaz Nikmat, Syekh, entah balik pergi Malaysia, entah sampaikan salam mana kepada Anwar Ibrahim. Tolong sampaikan salam anda pada dia. Tindakan dia tak betul. Dia nak masuk betul pada dalam tu, tindakan dia salah. Kami ni, Jamaat Islami ni, kami hantar 5 ulama kami. Ulama-ulama hebat-hebat daripada Jamaat Islami dihantar masuk ke dalam Ziaul Haq punya kabinet. Dengan tujuan nak melaksanakan syariat Allah. Dia panggil kami. Kami hantar 5 orang ulama, bukan seorang, 5. Tak payah. Tak boleh. Dengan seorang Anwar nak berbetul, tak boleh. Kami hantar 5 pun tak boleh. Seorang lagi tak boleh. Anwar tak boleh, Kazim lagi tak boleh. Ini Nabi pesan ni, Nabi pesan. Wa na'tazulahum bidinina. Kami nak goncang kaki mereka dengan agama kami. Kami ada agama, kami ada hafal Quran, kami alim. Kami nak berbetul. Kalau kami tak berbetul, siapa lagi? Itu dia. Semangat berkobar-kobar. Boleh tak berbetul? Nabi kata, wala yakunu zalik. Takkan jadi macam tu. Takkan mampu kamu betulkan mereka. Kama la yujtana minal qatadi illa syauk. Seperti mana kamu takkan dapat apa-apa melainkan duri. Pokok tu pokok berduri. Daripada akar sampai pucuk penuh duri. Kamu pergi dekat dengan dia, kamu tak dapat apa-apa. Melainkan kamu dapat duri. Pegang letak mana pun. Posisi mana kamu duduk, kamu akan berdepan dengan duri. Kadzalika la yujtana min qurbihim illa al-qataya. Demikianlah kamu akan lihat mereka tak akan dapat apa-apa hasil pendekatan mereka itu illa al-qataya, melainkan dapat dosa. Rawahu Ibnu Majah. Ini pesan Nabi. Takkan kita bijak pada Nabi. Nabi ni tuan-tuan bukan nak bagi majlis tertinggi, nak bagi presiden Mekah. Muhammad, kalau kamu berjuang kerana nak jadi ketua, kami sanggup letak jawatan kami. Ambillah jawatan ketua. Kalau kamu berjuang kerana nak wanita, kami sanggup cerai isteri kami. Pilih mana-mana isteri kami, anak-anak kami, ambil. Kalau kamu berjuang kerana nakkan harta, kami sedia bagi semua harta kami. Asal buat Islam lagu yang kami nak. Dengan macam yang nak. Nabi kata, wallahi, lawatu syamsya fi yamani wal khamari fi yasari ala an atruka hadzal ab. Kalau sekiranya kamu letakkan matahari belah tangan kananku, bulan belah tangan kiriku untuk tinggalkan perjuangan ni, aku takkan tinggal. Sama ada aku, makna kata diberi kemenangan oleh Allah atau aku hancur kerananya. Ini ketegasan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang berlaku hijrah tu. Hijrah, kumpul kekuatan, lawan balik sampai musuh tumbang. Kalau mana kaedah masuk ke dalam ni boleh diguna pakai, Nabi terima dah jawatan Presiden Mekah. Terima tu, kita buat pelan-pelan dah.
Kita buat pelan-pelan. Ini bukan sunnah. Tak ikut sunnah. Sebab itu kita apa-apa pun tuan-tuan, kita bersama-sama jamaah. InsyaAllah bersama-sama ulama. Kan? Sebab dia tak ada kaedah lain, melainkan kaedah tu. Lepas tu bagi saya bila orang kata, dia ada, saya kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah ucapan saya. Bukan mati. Berapa orang mati lah kira tu. Itu dia. Inilah ibarat tuan-tuan sekalian, Imam Ghazali buat ibarat, kita ni raja bagi kita persalinan. Bagi dengan baju cantik, seluar cantik, sampin lagi, tengkolok lagi, korih lagi, cantik segok kita dapat persalinan daripada raja. Kemudian tuan-tuan kita melihat-lihat makna kata pengembala kambing. Dia ni gembala kambing, bela lembu. Orang bela lembu memanglah pakaian dia tak cantik. Kan? Sebab dia bela lembu, bela kambing, bela ayam. Saya pun kalau masuk reban ayam, tak pakailah jubah-jubah macam ni. Pakai seluar yang tak payah elok lah, biasalah tu. Tapi orang yang pakai cantik ni, segak ni, dia tengok kawan bela kambing punya pakaian. Ish, kalau aku dapat pakaian macam bela kambing alahkan baiknya. Cerdik bodoh. Ni pakaian cantik ni, duduk lagi jemaah Islam ni, cantik dah ni. Sambung perjuangan para nabi, pimpinan ulama, tuan guru, ulama ramai dah jemaah kita. Tak tahu duduk kelin teliuk belah sana, ish, kalau aku dapat duduk dengan mereka. Bodoh. Aku tak faham, tak reti. Tak apalah, biar pergi ke dia lah. Tak ada lagi senang tuan, ada payah. Allah, dia sigung kita situ, dia sigung kita sini. Dia kata kita macam-macam, kita bersakit hati. Allah ni senang dah. Tak apa dah. Duduk belah sana, aku duduk belah sini. Mai kita. Masya Allah. Kena sentuh juga, tak sentuh tak jadi, tak senang duduk. Nak kena kenen juga sikit. Allah. Apalah tuan-tuan. Saya tuan-tuan, diasak bertubi-tubi. Daripada dalam sel, sampailah kita pergi kem tahanan, sampai dekat nak bebas, mereka asak kita. Kadang-kadang tuan-tuan kita nak bimbang juga, kokut hati kita ni terpusing. Di luar susah, keluarga kita susah, anak isteri kita susah. Kita tak ada sama-sama mereka. Yang dia duduk hentam kita, duduk ni kita. Kadang-kadang terlintas juga hati tuan. Ambil jalan mudah lah. Aku bebas besok, buatlah aku penggunaan. Tapi dia tak boleh tuan. Kita tak boleh. Sebab banyak orang pesan kat saya, biar kita bertegas masa kita kena tahan. Kita bebas, kita senang. Dia tak cari kita dah. Tapi kalau kita dia duduk asak, kita boleh juga. Kita keluar, dia cari kita. Tak senang kita duduk. Kejap telefon, kejap panggil, kejap pergi balai. Kita pun susah hati. Sebab itu baik kita pertahan habis-habisan. Doa lah kepada Allah. Ya Allah, malam-malam, tengah malam tu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Ya Allah, ya Tuhan kamu, janganlah engkau palingkan hati aku setelah engkau bagi aku petunjuk. Pegang kemas kejap-kejap perjuangan Islam ni insya-Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Lepas tu saya nasihatkan pada ustaz-ustaz yang ada ilmu, jangan jadi penceramah bebas. Kita letakkan diri kita atas mana. Jangan duduk bebas. Tok Guni Aziz pesan dalam tulisan dia, dia kata, bebas ni, kita makna kata akan diserang di serigala. Alaikum bil jamaah. Tetapkan diri kita bersama-sama jamaah. Ibarat serigala ni tuan-tuan, kalau kambing tu duduk sekelompok, dia payah nak faham. Dia payah nak faham. Tapi kalau kita duduk seorang-seorang, ni dia faham. Kita pun ceramah seorang-seorang diri. Bebas sana, bebas sini, haji dah kepung. Serigala. Dia faham lah tuan-tuan. Macam baru dia jadi. Ibu kita istihad diri kita. Saya naib ketua dia ulama' Pas Perak. Siapa orang ni dekat? Nak mampu? Istihad. Kita istihad terang. Main ni aku. Naib ketua dia ulama' Pas Perak. Ustaz Sidik Nur. Amat. Orang pun tak ni rapat. Tidak. Abang anak bebas. Bebas dia main. Kita istihad gitu. Nah, dia pun takut kita dah. Tahu dia dekat. Allah, tuan-tuan. Inilah kita. Itu kita berhati-hatilah. Lepas tu dah habis kita punya manis, tinggal sepah dia pun buang lah kita. Banyak contoh boleh kita lihat. Hasan Ali, macam Hafiz Matang Pau. Kau kenal Hafiz Matang Pau? Hafiz Matang Pau? Tak kenal? Apa Hafiz Matang Pau tak kenal? Dia hafiz sampai Quran, bekas imam Masjid Negara. Ingat tak?
Dia lawan tuan-tuan kalah, dia tendang tunggu di pelanti tu. Masa mula-mula orang pakailah dia. Lah ni mana dia duduk? Mana dia duduk? Ada. Satu. Hilang sepah. Mana kata buang. Hilang manis, sepah dibuang. Ini iktibar pengajaran. Tak? Ni kalau mengaji pun duk tak faham buat apa. Duk ujuk kidam bakok. Mai UMNO sapu. Buat apa? Itu dia. Habis. Hayat itu artinya yang kata hayat tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala itu dia kata hidup. Hidup selama-lamanya. Kita ni tuan-tuan hidup kita ni tak selama-lamanya. Kita disebut sebagai sekarang ni mungkin maujud ba'dal adam. Kita ni mungkin yang ada setelah kita tak ada. Dulu tak ada, sekarang ada. Dia panggil mungkin maujud ba'dal adam. Mungkin makdum ba'dal wujud. Mungkin yang tak ada setelah ada. Dulu ada, sekarang tak ada. Jalan kubur tu banyak. Dia panggil mungkin makdum ba'dal wujud. Mungkin sayujad. Mungkin yang akan datang, akan ada. Dia tu mungkin. Dia bukan qadim, dia mungkin. Tapi akan ada. Sekarang tak ada lagi. Macam kiamat, kematian dan sebagainya. Belum ada lagi. Akan ada lah tu insyaAllah. Mungkin sayujad. Mungkin ilmu Allah annahu lam yujad. Dia mungkin juga. Tapi dalam ilmu Allah, Allah tak ada kan. Bila dia mati baru kita tahu. Macam Abu Jahal. Masa dia hidup, mungkin. Kemungkinan dia beriman, kemungkinan dia mati tak beriman. Tapi bila dia mati kafir, fahamlah kita Allah tak jadikan iman Abu Jahal. Wal'ayazubillah. Kan? Kita ni semua mungkin, takluk mungkin. Dan sebut mungkin makhluk, semuanya tuan-tuan sekalian di bawah takluk kudrat dan iradat Allah Ta'ala. Tak terkecuali, tak terlepas. Dalam kekuasaan dan kehendak Allah. Itu dia. Jadi Allah Ta'ala ni hidup bukan dengan ruh. Walaupun ruh yang qadim, bukan. Dia hidup dengan sifat hayat. Kan? Kita ni hidup tapi ada ruh. Ruh duduk tang mana tuan? Wallah alam lah. Tapi kata ulama, dia duduk dalam jantung kita tu. Dia duduk dalam jantung kita tu. Di situlah dia tuan-tuan, duduknya ruh. Bila jantung berhenti, dia akan keluar daripada jantung tersebut. Matilah kita tuan-tuan. Sebab tu kita ingatlah kematian. Makin lama makin dekat, makin lama makin hampir. Dia duduk, ada tempoh dia duduk di jantung kita tu. Dengan jantung kita pump semua, kita boleh menapas. Penapasan kita pun limited, terhad. Hanya Allah saja yang tahu banyak mana nafas yang kita boleh guna sepanjang hayat kita. Ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Bagi tak hikam tuan-tuan, Syekh Ibn Atta' kata, tidak ada satu nafas pun yang kamu hembuskan. Melainkan tiap-tiap nafas itu Tuhan dah takdir pada azali. Tuhan dah tentu siap dah. Banyak mana nafas yang kita nak guna. Nafas kita ni. Cumanya tuan-tuan kata ulama sufi, satu hari semalam kita bernafas 24,000 kali. Naik turun nafas kita tu 24,000. 2 hari 48,000. 3 hari 72,000. Kalau 4 hari 96,000. Kalau umur 61 macam saya ni, berapa ribu? Ambil kalkulator, 61 kali 24,000 kali 365. Berasap kalkulator. Allah, nak baca orang tak boleh, tak tahu nak baca macam mana. Banyak angka dia. Tapi tuan-tuan, walaupun banyak nafas kita, tapi nafas kita ni tuan-tuan, Tuhan tak tambah. Dan Tuhan tak kurangkan. Hari-hari kita pakai 24,000, 24,000, 24,000. Mana nafas kita ni makin kurang. Sebab tu kita makin tua ni makin penat. Dulu kalau lari pusing Shah Alam ni steady ya. Lah try lari tengok. Nafas tak boleh. Pasal apa? Pasal nafas kita makin kurang dah. Jadi ibarat kita simpan duit dalam bank, tambah dak tuan-tuan. Jolok orang hari. Kering tak? Satu hari duit akan kering. Nafas kita macam tu. Hari-hari kita ambil guna nafas. Tambah dak langsung. Mati tuan, hembusan nafas yang terakhir. Inilah yang kita nak kena cari bekalan banyak. Sama ada apa
kegiatan ibadat kita secara individu ataupun kegiatan ibadat kita secara berjamaah. Secara individunya, tuan-tuan bangunlah malam. Saya ingat satu syekh, tuan-tuan, anak murid dia ni, tuan-tuan, dia berguru dengan seorang guru. Lepas tu guru ni mati dah. Tapi dia sayang kat tok guru dia, rindu nak jumpa guru dia. Dia berdoa lah pada Allah, ya Allah bagilah aku bertemu dengan tok guru aku ni. Satu malam, tuan-tuan, dia tidur, dia bermimpi. Dia mimpi jumpa guru dia. Dia tanya Syekh apa khabar? Syekh kata habis semua dah. Yang dinilai oleh Allah 2 rakaat di tengah malam. Yang lain semua Tuhan tak nilai. Yalah kita mengajar, tuan-tuan. Nak ikhlas ni payah. Nak ikhlas cukup payah. Kalau orang ramai macam itu dia, kita punya mengajar tangan kepala kaki semua naik. Kalau yang mari 5 orang tidur kita lena. Nak ikhlas macam mana? Orang bagi duit lebih sikit yang tu kita duk pergi tak miss. Yang bagi duit sikit-sikit kadang-kadang ada, kadang-kadang tiada. Kalau orang puji kita syok, kalau orang kritik sikit kita dah mula monyot semacam ya. Kan? Jadi Tok Syekh kata semua ni Tuhan tak nilai. Yang aku mengajar apa semua Tuhan tak nilai. Yang Tuhan nilai 2 rakaat di tengah malam. Mangkit seorang-seorang siapa pun tak tahu. Mayang tahajud berdoa kepada Allah. Kuat-kuatlah bangun malam, tuan-tuan. Mangkit di malam yang gelap tu, maka dia akan menerang kubur kita besok di akhirat, insya-Allah. Tu dia. Carilah bekalan. Al-Quran tu baca, jangan tinggal. Dia teman setia. Al-Quran tu teman setia. Allah menjadi Al-Quran lana fi dunya qarina, wa fil qabri mu'nisa, wa fil qiyamati syafi'a, wa 'ala sirati nura, wa minan nari sitran wa hijaba. Ya Allah, jadikanlah kami dengan Quran ni qarina. Qarin ni rapatlah. Biasa baca Quran. Siang malam baca. Tadabbur maknanya. Hayati kehendak-kehendaknya. Bila begitu cara hidup kita berpandukan Quran, baca Quran, wa fil qabri mu'nisa. Masa kita duduk dalam kubur, tuan-tuan, dia mu'nis. Dia jinak dengan kita. Berjinak-jinak dengan kita Quran tu. Dia tak biar kita seorang-seorang. Tuan-tuan kena ingat. Kita masuk kubur seorang-seorang. Bukan ada teman. Tempat yang asing, tuan-tuan. Asing sungguh daripada kita. Duduk situ seorang-seorang. Tak ada teman. Maka situlah Al-Quran teman kita. Wa 'ala sirati nura. Ketika kita melintas siratal mustaqim, dia macam spotlight. Dia suluh. Titian tu terang, nampak jelas. Wa ilal jannati wa ilal jannati rafiqa. Ketika kita berlari melintas siratul mustaqim, dia rafiq. Dia beromba-omba dengan kita. Hafil qiyamati syafi'ah. Pada hari kiamat, tuan-tuan sekalian, dia syufaatkan kita. Hingga Nabi kata, tuan-tuan, tidak ada satu syufaat yang lebih kuat daripada syufaat Al-Quran. Bacalah Quran. Fatihahkan suruh baca, paling kurang satu hari 1 juzuk. Banyak ustaz. Tak, kita baca lah. 5 kali baca. Lepas zuhur baca, lepas asar baca. Lepas maghrib baca, lepas isyak baca. Baca dua lay. Maka makna kata 10 lay habis lah. Kita baca lah Quran, jangan tak baca. Kan? Wa minan nari sitran wa hijaba. Daripada bakaran api neraka, sitran. Sitran ni tirai. Wa hijaba tu dinding. Dia menghalang, membenting kita daripada kepanasan api neraka. Masya Allah. Buatlah ibadat banyak-banyak, tuan-tuan. Jangan lalai. Jangan lalai. Saya betul, tuan-tuan, kalau orang tua-tua ni, dah umur dah 70 lebih, duduk melengung kedai kopi, tengok Gusti, saya susah hati. No. Buat apa? Buat ibadat. Itu dia. Kenal Allah Ta'ala. Kita mengaji. Kalau kita sampai pada umur 6-70, tak mesra lagi dengan surau dan masjid, bahaya, tuan. Tak mesra lagi. Kena mesra lah dengan masjid surau ni. Itu dia. Jadi berkaitan dengan sifat hayat Allah Ta'ala ni, dia hidup selama-lamanya. Dan tiada menerima sekali-kali akan mati. Tak mati. Yang mati ni kita. Allah tidak mati-mati. Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Hidup yang tak mati. Yang kedua dia kata al-qudrah. Qudrah artinya kuasa. Kuasa, tuan-tuan, yang kata kuasa ni, Allah berkuasa ni, maksud kuasa tu ta'sir. Maksud ta'sir tu memberi berkat. Yang tak ada, Tuhan boleh bagi ada. Mana ada orang berkuasa mengadakan yang tak ada? Benda tu tak ada, boleh bagi ada. Mana ada orang boleh? Siapa boleh?
Adalah saja kita tengok di kelang-kelang tu dia tulis kelang beras. Mana ada kelang boleh buat beras? Tuan-tuan boleh tunjuk kat saya kelang boleh buat beras? Dalam dunia ni tak ada satu kelang pun boleh buat beras sebiji. Kita masuk padi, dia buang kulit, nama beras. Ambil beras, bom mesin halus-halus, panggil tepung beras. Ambil tepung beras, bubuh segala gula dalam tu, kelapa, bubuh gula sikit, kelapa sikit, garam sikit, buah ayak sikit, buah atas kuali. Nama pek ngong. Buat tahu pek ngong? Tempek. Pek ngong. Tapi nak buat beras tu tak boleh, tuan-tuan. Nak buat gandum sebiji tak boleh. Siapa pun tak boleh. Tak boleh. Nak buat rumput selai tak boleh. Siapa boleh mengadakan rumput? Rumput tak ada boleh bagi ada rumput. Allah. Allah Ta'ala, lain daripada Allah tak boleh. Berpakatlah Amerika ke Jepun buat selai rumput. Rumput yang macam Tuhan buat tu. Tak boleh, tuan. Beras sebiji pun tak boleh buat. Kita cuma proses saja. Ambil beras, mesin-mesin, jadi tepung beras. Bubuh gula sikit, tempek, tengok. Satu lah, tak lebih tak boleh. Yang boleh mengadakan Allah. Yang tak ada, dia bagi ada. Yang ada, dia bagi tak ada. Jadi Allah berkuasa macam mana? Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Terhadap makhluk dia ni, dia berkuasa penuh. Yang hidup dia boleh bagi mati, yang mati dia bagi hidup. Yang kaya dia bagi miskin, yang miskin bagi jadi kaya. Yang berkuasa dia boleh bagi jadi lemah. Yang lemah dia boleh bagi berkuasa. Dia boleh buat. Dia mengangkat yang bawah naik ke atas, yang atas dia turun ke bawah pun boleh. Allah yang maha kuasa. Tuan-tuan tengok apa berlaku di Filipina. Berapa ribu orang mati. Taufan Hainan dia bagi sedah yang habis. Amerika pun disapu. Dia tak kira siapa, Jepun pun kena. Kalau dia nak buat, dia boleh buat. Tak ada siapa boleh menghalang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkuasa sungguh Allah Ta'ala tu. Tu dia. Berkuasa ni taksir. Dia takluknya tuan-tuan, takluk dia tiga. Pertama disebut oleh ulama, takluk dia panggil takluk suluhi qadim. Yang kedua takluk tanjizi hadis. Yang ketiga takluk qubdah. Tapi bila dihimpunkan tuan-tuan ada 7 takluk. Yang kata suluhi qadim ni tuan-tuan, peringkat suluh patut layak pada azali Allah mengada atau mentiadakan. Ketika itu tuan-tuan kita berada di alam ruh. Kemudian Allah pindah ke alam arham. Ketika itu dikatakan kita ni peringkat suluhi qadim. Layak ada. Ibu kita lahirkan kita. Bila ibu kita lahirkan kita, itu namanya tanjizi hadis. Daripada tak ada, Tuhan bagi, ada. Kita ada. Kemudian berapa lama ada atas muka bumi? Qubdah. Tuhan genggam. Qubdah tanjizi hadis. Allah genggam wujud kita di muka bumi ni. Ada 60 tahun, ada 70 tahun. Jadi kewujudan kita ni dalam genggaman Allah. Kalau Allah nak teruskan ada, kita ada. Kalau Allah tak mau teruskan ada, kita mati. Kita mati. Ni sekarang kita ni takluk ni. Qubdah tanjizi hadis. Mak kita lahir ke kita tu tanjizi hadis. Kewujudan kita dikekalkan. Ada 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Itu dipanggil qubdah tanjizi hadis. Kemudian masuk tanjizi hadis kali yang kedua. Kali ini kita ada, Tuhan bagi tak ada. Kita mati. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Datang ajal seorang tu, Allah tidak perlewatkan walau sesaat dan Allah tidak percepatkan walau sesaat. Mati tuan. Waktu duduk baca Yasin minta panjang umur. Panjang umur dalam kebajikan. Umur tak panjang tuan-tuan. Mana pula baca Yasin umur panjang? Panjang umur dalam kebajikan. Kadang-kadang orang tu dah mati lama tuan-tuan. Dah mati 1000 tahun dah. Tapi kebajikan dia mengalir sampai sekarang. Macam Imam Ghazali, dia meninggal dunia dah hampir 1000 tahun. Tapi macam dia tak mati tuan. Tuan-tuan pergi lah mana pun. Orang tu kata Al-Ghazali kata begini, orang ni kata Al-Ghazali kata macam ni.
Pi pondok sana Al-Ghazali kata macam ni. Pi masjid surah sana Al-Ghazali, Al-Ghazali, Al-Ghazali. Seolah-olah Al-Ghazali sedang hidup menyampaikan nasihat-nasihat dan ilmu kepada kita. Itu makna umur panjang. Kita kalau mati berapa hari orang nak ingat kita agak. Orang lupa tuan. Kita mati-mati setengah orang pun tak ingat dah. Sebutlah 2-3 hari. Lepas tu orang nak tak ingat kita tuan. Tapi Imam Ghazali dah mati 1000 tahun. Namanya terus disebut sampai sekarang. Itu makna panjang umur. Lebih malang tuan-tuan, kita mati orang menyampah lagi ada. Nasib baik dia mampu cepat. Teruk tuan tu. Ada orang cakap macam tu. Dia telefon saya. Assalamualaikum Ustaz. Assalam. Boleh bagi kuliah ke ceramah ke di masjid kami ni? Bila pula masjid yang dia ada ceramah? Yang aku duduk dengar tak pernah ada ceramah. Mampu dah. Siapa pula mampu? Tu imam mampu dia kata. Tu imam tu duduk kacau kami sampai nak buat kuliah tak boleh. Dia mati dah Ustaz, mati 2 minggu dah. Alhamdulillah dia mati-mati kami boleh buat kuliah dah tak. Janganlah sampai kita mati tuan-tuan. Orang seronok. Beratlah kita macam tu. Ada orang macam tu. Tak bagi orang kuliah, tak bagi orang ceramah, tak bagi dia buat apa atas masjid tu. Dia mati-mati budak-budak muda macam seronok tak kira. Pernah satu kali tuan-tuan dia pesorok khutbah. Dia main awal-awal buku khutbah tu dia pesorok sembunyikan. Tu imam ni dia duduk atas mimbar rabah-rabah buku tak ada tuan. Buku khutbah dia hilang, budak sorok. Dia dah berpeluh ni. Dia pegang mic tuan-tuan. Kita hari ni sembahyang zuhur tuan-tuan. Sebab buku khutbah hilang. Tak sembahyang jemaat hari tu, sembahyang zuhur. Ada budak muda mangkit. Tu imam ni abang kita baru balik pada Jordan. Dia pandai cakap Arab. Dia tak ada buku pun boleh khutbah. Bagi dia lah tu imam. Tak boleh. Dia tak ada toliah. Ni ada toliah. Sampai tak jemaat hari tu. Dia mati ya. Bila dia mati barulah masjid tu hidup. Maka anak muda kata nasib baik mampu cepat. Cakap tak pakat tu tuan. Berat kita. Itu pendek umur nama dia. Ni yang kata panjang umur ni, walaupun kita mati tapi kebaikan yang kita buat tu mengalir terus. Katalah, bukanlah minta Allah, katalah pengurusi surau ni mati. Kata aja. Bukan sungguh melawak. Buat contoh. Ini kita ni macam mana kuliah kita. Ikut yang lama lah. Yang lagu pengurusi surau dulu kita buat tu. Nombor telefon dia, Allah ada dia tinggal kat mana. Jadi kita duk susun program panggil orang mengajak, kita mati orang teruskan program. Adalu alal khairi kafa'ili. Orang tunjuk jalan kebajikan macam dia buat. Jadi makna kata walaupun kita dah mati tapi kebajikan yang kita buat terus mengalir. Tambahlah kalau orang karang kitab. Syekh Abdul Samad dia tinggal kitab kat kita. Kita baca kitab dia. Dia dapat pahala. Jadi kita berlumba-lumba buat kebaikan. Jangan buat kejahatan. Jadi kata musannif rahimahullah ta'ala, qudrat itu artinya kuasa. Yang takluk ia dengan segala mungkin. Mungkin ni, mungkin pun dialah, makhluk pun dialah. Mungkin ni asal tak ada, kemudian Allah bagi ada. Dipanggil mungkinan. Terhadap segala makhluk Allah Ta'ala ni, Tuhan berkuasa. Tak ada siapa boleh lari daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maha kuasa. Lepas tu kita tuan tengok dalam ayat-ayat Quran bila Tuhan sebut Tuhan berkuasa, innallaha ala kulli syai'in qadir. Qadir itu amat kuasa, maha kuasa. Allah allazi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah yang menjadikan 7 petala langit, dia juga menjadikan 7 petala bumi. Dan Allah Ta'ala mentadbir langit dan bumi ini. Allah susun, Allah atur, Allah tadbir. Untuk apa Allah jadikan semua ni? Lita'alamu. Supaya kamu semua tahu, annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala amat segala, atas segala sesuatu, amat berkuasa. Maka lain daripada Allah tu dipanggil mungkin. Kadang-kadang dipanggil baharu. Apa baharu? Baharu ni dulu tak ada, lah ada. Macam mana kata baharu? Aku main tengok matahari dah ada dah. Celik-celik mata, matahari dah ada. Bulan dah ada. Bumi dah ada. Macam mana kita nak kata bumi ni baru? Dulu tak ada, sekarang ada. Sedangkan kita celik-celik mata, dah ada. Macam mana? Tuan-tuan, bila kita tengok alam ni tuan-tuan,
kita dapati sifat dia baharu. Sifat dia baharu. Berubah-ubah. Hujan, panas, redup. Air itu pasang, surut. Sentiasa berubah. Bila benda berubah, mesti ada yang ubah dia. Dia tak? Takkan boleh berubah sendiri. Tuan-tuan mari tadi, tuan-tuan naik kot ni. Ni kot ni. Letak kot pintu ni, kasut, pergi tangga tu. Keluar-keluar nak ambil kasut, kasut dah tak ada. Pergi cari duk kasut tu belah sana. Hujung sana. Tuan-tuan fikir apa? Mesti ada orang ubah tak? Dia kasut tu tak berubah. Dia berubah sendiri. Ni biar betul otak center. Dia tak? Tuan-tuan masa nak mari tadi, di bilik tuan-tuan tu tersusun elok buku-buku semua. Balik-balik buku dah berceramuk, lentang pukang. Tuan-tuan mesti fikir ada orang ubah. Dia tak? Dia berubah sendiri. Merepek. Mustahil akal tak terima. Jadi alam ni sentiasa berubah. Sentiasa berubah. Hujan, panas, redup, pagi, petang, siang, malam. Sentiasa berubah. Dia berubah sendiri. Mana boleh? Dunia berpusing. Takkan pusing tak ada orang pusing. Katalah dunia pusing. Okey? Boleh kita terima dunia pusing. Tapi bila kata pusing sendiri, gasin pada orang pusing. Takkan dunia yang besar ni tak ada orang pusing. Siapa boleh pusing? Nampak kan? Siapa boleh pusing? Fikir-fikir ni Allah Maha Kuasa, Maha Hebat, Maha Agung. Kita di bawah takluk kekuasaan dia. Kita tak boleh lari tuan-tuan di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Duduklah di bawah kekuasaan Allah. Jadi ilmu tauhid ni tuan-tuan, ilmu kita mengaji sampai kita kagum dengan Allah. Sampai kita rasa kita ni tak ada haula, tak ada quwata. Tak ada daya, tak ada upaya kita ni. Dhaif, lemah kita ni. Ini yang Nabi kata, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa kenal diri dia, baru dia kenal Tuhan dia. Siapa kita, siapa Tuhan? Tuhan kata, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu wal ghaniyul hamid. Kamu tu fakir di sisi Allah. Allah saja yang kaya lagi terpuji. Yang kaya ni Tuhan, yang fakir ni kita. Sentiasa kita berhajat kepada Allah. Tuan-tuan tahu orang kaya? Bisa tengok orang kaya? Orang kaya ni buat apa semua elok tuan. Dia joke lucu. Kita joke tak lucu sebab kita miskin. Dia joke sikit pakai gelak habis satu dewan. Pakai gelak. Pasal apa? Pasal dia orang kaya. Dia tak? Orang kaya pakai kata buruk. Lintas depan ni. Peminat barang antik. Kereta tu 40, tersembui mata duduk macam tu. Pakai spok macam spok musikal. Layar besar tu dia. Peminat barang antik. Pasal orang kaya. Dia beli kereta baru. Lintas pula. Orang kaya. Bolehlah beli. Dia orang kaya ni beli kereta baru pun betul. Beli kereta buruk pun betul. Kita beli kereta buruk. Tersangkut dekat traffic light. Kereta buruk boleh beli. Dia buat mulut cor pakai kita. Nyampah kacau orang habis traffic jam. Tak kena kita ni beli kereta buruk. Padahal kereta kita dengan kereta orang kaya. Kereta kita baru lagi. Kita tahun 70, dia tahun 40. 30 tahun dia kata kita baru. Tapi kita miskin. Kereta buruk boleh. Kita dengar telinga panas, beli kereta baru. Dia kata apa? Hutang lah. Hutang lah. Kacau. Dia kata kita hutang. Hap dulu apa? Aku hutang. Jadi orang miskin ni buat semua tak kena. Orang kaya buat semua tak kena. Sebab itu Allah Ta'ala, dia buat apa semua kena. Apa yang tak kena Abang Man? Semua kena. Cantik, elok. Teratur elok, susunan Allah Ta'ala tu cukup cantik. Sebab Allah Maha Kaya. Allah tak berhajat. Kita yang berhajat kepada Allah Ta'ala yang Maha Kuasa. Sebab itu tuan-tuan dalam bab ni, kita kena halusi sikit. Dia ada 3 hukum. Pertama hukum akal, kedua hukum adat, ketiga hukum syarak. Ketiga-tiga ni kita guna pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Hukum adat, hukum akal ni tuan-tuan, ini yang kita duk bicara ni, bab akidah ni. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan memberi bekas, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Kalau kita lapar, dia bagi lapar, kita kenyang, dia bagi kenyang. Baharu, berubah-ubah. Kita ni baharu ni, makhluk. Bila sebut makhluk tuan-tuan, dia memiliki sifat yang berlawanan. Kadang-kadang dia kenyang, kadang-kadang dia lapar.
Kita lapar, kita berhajat kepada yang mengenyangkan. Kalau kita kenyang, kita berhajat kepada yang melapangkan. Kalau Tuhan bagi kita kenyang sampai tak lapang, macam mana pula? Makan sekali kenyang sampai bila-bila. Makan sikit mat, tak lapang mak oi. Seminggu, 2 minggu, sebulan tak makan tak mampu. Yang boleh kita makan sebab kita lapar. Yang bagi kita lapar tu Allah. Betul tak? Kita jaga, kita berhajat kepada mengantuk. Kalau Tuhan tak bagi kita mengantuk, tak boleh tidur tuan. Macam pak mentua saya, mati kat tuan tak pasal apa? Pasal tak boleh tidur. Orang tanya ustaz, pak mentua ustaz mati pasal apa? Mati pasal tak tidur. Tak boleh tidur. Orang tidur tak boleh tidur, buat macam mana pun tak mau lena tuan. Bila dah lama tak tidur, sampai seminggu, 2 minggu, 3 minggu, makan tak lalu. Padahal letih. Lalu mati. Mati pasal apa? Mati tak tidur. Kita alhamdulillah lah boleh tidur. Bawa kereta tidur, bawa motor tidur. Mengaji pun tidur. Dia lena macam kita dia lena. Hang teruk lah. Betul tak? Dua yang berlawanan. Jadi tuan-tuan, yang mengenyangkan kita Allah, bukan nasi. Nasi itu adat saja. Hukum adat. Sebab itu bila sebut hukum adat, dia sah menyalahi. Boleh, kalau Allah nak jadikan sebaliknya boleh. Pisau memutuskan. Tapi pisau tu tak boleh bagi putih, melainkan dengan izin Allah. Kalau kita iktikad pisau boleh bagi putih, rosaklah akidah kita tuan. Nasi tak boleh bagi kenyang. Ada orang makan tak kenyang. Air membasah, ada mandi tak basah. Tahu, tidur makan tak kenyang, mandi tak basah, tidur tak lena. Orang gila talak. Dia cerai isteri dia talak 3, nak balik tak boleh, dia pening. Ada. Yang mengenyangkan, yang memutuskan semua Allah. Tapi itu segi i'tiqad. Segi adat, itu adat kebiasaan bila kita ulang berkali-kali, makan kenyang, datanglah hukum, ada makan, ada kenyang. Kita bakar hangui. Ada bakar, ada hangui. Begitu je, tapi yang menghanguskan Allah, bukan api. Jadi Allah jadikan hukum adat ni untuk memudahkan kita kehidupan kita ni. Memanglah Tuhan yang bagi masin, Tuhan bagi manis. Tapi Allah Ta'ala menjadikan dia sebagai adat, kebiasaan. Gula memanihkan. Garam bagi masin, supaya senang kita. Memudahkan kerja kita. Kita masak gulai, pacu kopi, nak manis ambil gula abuh. Kita masak gulai, nak masin ambil garam. Oh, kalau garam kejap masin, kejap tak, pening kita tuan. Baju sekali dia masin, kali kedua tak. Ikut mana pula garam ni. Kita bersakit kepala. Allah jadikan untuk kemudahan. Segi bercakap tak apa. Boleh bercakap. Nampak seronok, Allah kenyang makan nasi. Segi bercakap, kita kata nasi mengenyangkan. Tak. Tapi segi i'tiqad, Allah mengenyangkan. Kalau tak pakai pun payah juga tuan. Kita demam, bila orang tanya, Mat, nampak sihat ni, kata hari demam. Allah menyihatkan. Jumpa lagi. Assalamualaikum Mat. Macam nampak makan kenyang ke? Allah mengenyangkan. Jadi orang kata ni biar betul kan. Lagi ni siapa ni? Isteri Allah. Bukan isteri Allah, isteri aku lah. Dia ni milik Allah. Jadi kita cakap untuk makna kata kemudahan kita saja. Tapi kita berkeyakinan semuanya daripada Allah Ta'ala. Ada semua orang tuan, tak boleh kata ni makanan mengenyangkan, Allah mengenyangkan. Iyalah Allah lah mengenyangkan. Bercakap saja. Bercakap tak apa. Bercakap tak kisah. Jangan sampai ke dalam. Jadi sampai tak bercakap pun kacau, orang bukan pening kat kita. Ustaz mari apa tadi? Allah menyampaikan. Habaklah naik kereta. Tak boleh, bukan kereta menyampaikan, Allah menyampaikan. Itu dia. Jadi kita pun tak pening. Cakap tak apa, boleh cakap, tak salah. Tapi kita kena tahu yang mengenyangkan semua ni Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita nak buat sesuatu tuan-tuan, tengok mana nak pakai dulu. Okey, perut lapar. Kalau perut kita lapar, kita ambil hukum adat. Adat kata ada makan, ada kenyang. Dia nak hilangkan lapar, mesti makan. Kita pergi kedai, kita makan. Yang kedua, kita ambil hukum syarak. Syarak kata apa? Kulu minat tayyibat. Makan yang halal.
Berpandukan syarak kita makan yang halal. Dah kita makan, perut rasa kenyang. Ambil pula hukum akal. Nasi kah mengenyangkan? Tak, Allah mengenyangkan. Itu kita syukur pada Allah Ta'ala. Selamat kita. Adat pun kita pakai, syarak pun kita pakai, hukum akal pun kita pakai. Apa kita selamat. Ni tak pakai satu ya. Orang pun pening. Hidup kita macam itulah lebih kurang. Jadi Allah Ta'ala Maha Kuasa. Berkuasa ni makna kata memberi bekas. Berkuasa atas segala sesuatu. Artinya kuasa Allah Ta'ala, dia kata dengan segala mungkin. Semua makhluk dia ni, dia amat berkuasa. Dia boleh buat apa saja. Allahu Rabbi ya Karim. Itu dia. Wa annahu ta'ala hayyun khadirun jabbarun khahirun. Artinya, dan wajib kita i'tiqadkan bahwasanya Allah Ta'ala itu yang hidup, hayyun. Yang kuasa, khadirun. Yang gagah, jabbar. Yang perkasa, artinya khahirun. Yang gagah, yang berkuasa. Itu dia. Jadi kita yakin dengan hati kita, hanya Allah saja yang berkuasa terhadap segala sesuatu. Apakah timbul lepas daripada itu tuan-tuan? Kita tidak berputus asa. Kita tidak sombong, kita tidak angkuh. Kalau kita ni tuan-tuan sihat, kita tak sombong kesihatan kita sebab Allah berkuasa bagi kita sakit. Kita kaya, kita tak sombong dengan kekayaan kita. Allah Ta'ala yang bagi kekayaan, dia boleh tarik balik. Banyak orang kaya jadi miskin, banyak. Tuan-tuan ingat tak masa saham jatuh dulu? Saham jatuh merudum teruk. Saham ada, nilai tak ada. Aku saham ada, tapi nilai tak ada. Nilai tak ada, orang nak buat apa? Dia boleh buat apa saja. Kita lah ni, saya duduk bimbang lah tuan-tuan, ekonomi negara kita ni. Bertimpa-timpa. Dah lah minyak mahal, harga barang naik. Lepas tu main pula dengan elektrik lagi. Saya pun heran tuan-tuan. Bil elektrik main kat saya tu, saya pun tak sempat dia cek dekat Tenaga Nasional. Saya tak pernah hutang. Dia tulis tunggakan 3,000. Lepas tu bil bulan tu 1,000 lebih. Bil apa main 4,000 lebih ni? Kita mana pernah tunggakan? Tak ada tunggak tuan-tuan. Dia main periksa. Makna kata dia periksa, makna kata 1 bulan, 10 tak bayar, dia terus potong. Mana ada tunggakan? Nak kena pergi pula, pergi menghadap dia pula. Nak kena buka komputer walaupun tengok apa benda. Kok mana aku pun tak tahu, tak faham lah apa hal ni jadi. Pelik-pelik. Gila-gila punya kenaikan elektrik. Dia orang kata kat saya, tak ada ustaz. Lah ni Tenaga Nasional, mereka dah mengaji hikam. Hikam ni ahli sufi. Tak boleh riak, tak boleh ujub. Sengap-sengap. Nak penat pun, penat sengap-sengap. Dia ni sufi sungguh, ikhlas. Aku pun tak faham lah. Tengah-tengah ni pula GST pula. Cubalah kita terangkan Islam ni macam kita terang GST. Orang tak faham hudud, cuba cerita hudud. Ini dah GST. Tentang tu GST. Tahu GST? Godam sampai terlentang. Dia pergi sampai terlentang kita. GST, godam sampai terlentang. Tersandang kita. Dia main macam-macam nak mari lagi. Beban, berbagai bebanan menimpa kita. Akhirnya nak jadi macam mana? Sana rompok, sini rompok, sana samun, sini samun. Dah duit tak ada. Allah, Tuhan. Inilah bala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Kan? Bala pasal apa? Yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran. Kan? Tuhan kata dalam Quran, tuan-tuan, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'azaqaha Allahu libasal ju' wal khawf bima kanu yasna'un. Allah buatkan contoh misalan sebuah negara, kata Allah. Apa yang ada pada negara itu? Kanat aminatan mutmainnah. Negara tu aman dan tenang. Aminatan tu aman, mutmainnah tu tenang. Aman dan tenang. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah datangkan rezeki segenap penjuru. Pergi datang mana pun, tuan-tuan lepaskan pandangan tuan-tuan, semua ada rezeki. Tengoklah datang mana pun. Di laut ada rezeki, ada ikan, ada minyak. Pergi ke darat, macam-macam tumbuhan hidup. Saya baru ni tuan-tuan pergi kursus seminar tanam pokok gaharu. Mereka tengok terkejut kat saya, pakai serban seorang aku ya. Kenapa kita nak ambil tahu, jangan orang kelentong kita.
Kan? Macam mana nak tanam gaharu, nak menghasilkan dia punya teras dia. Pokok nama pokok karai. Kemudian dia punya tengah-tengah tu dipanggil gaharu. Rupa-rupanya tuan-tuan, gaharu ni telah diusahakan oleh kerajaan di Kelantan dah lama dah. Penceramah tu pula tuan-tuan, dia orang Kelantan. Lama dah Nik Aziz buat, dia kata, kita baru nak ceramah. Tok Guru kehadapan. Dalam makna kata membuka ladang gaharu. Dia tak lama tuan, 5 tahun ni. Tapi kena ada teknik yang betul lah. Teknik penanaman yang betul. Teknik kita menyuntik dia dengan cara yang betul. InsyaAllah saya nak try tengok. Tak tahulah saya mati esok baru gaharu tu boleh jual kot tahu. Tapi tak apalah kita ambil tahu. Kan? Sampai gaharu. Dalam dunia tak ada. Yang ada Thailand, Malaysia, Indonesia, Selatan Filipina, masih ni sikit, Selatan China. Negeri Arab langsung tak ada gaharu. Kalau ni pasaran dia tuan-tuan sampai ke negeri China dah. Macam-macam. Dia guna berakar sampai ke pucuk. Daun dia boleh buat teh. Saya minum, bagus. Lemah jantung, bagus. Kecil manis pun bagus. Semua bagus. Dia punya batang dia boleh buat minyak. Teras dia tu, dia punya tu yang mahal sekali. Sekilo sampai 25,000. Kaya-kaya aku. Kita bukan nak kaya tu tuan, nak guna untuk Islam. Tapi pokok dia mahal. Saya ada tanah wakaf, ada 5 ekar. Orang wakaf baru dia lagi 4 ekar. 4 ekar tu penuh dengan derian, tanah bukit. Kita ada 9 ekar. Tapi tak boleh tanah semua lah. Sepokok RM15. Satu lubang buah 3 pokok. Satu lubang tu RM45. Satu ekar berapa lubang pula. Buat sikit-sikit lah insyaAllah. Kan? Mana rezeki Tuhan bagi ni. Mana-mana pun. Tanam apa semua tumbuh. Tapi kata Allah, fakafarat bi an'umillah. Mereka kufur dengan nikmat Allah Ta'ala. Tak melaksana hukum Allah. Tak cukup yang halal Tuhan bagi, nak rezeki yang haram. Nak arak lagi, nak judi lagi, nak maksiat lagi. Tak cukup yang halal-halal, tak cukup. Fakafarat bi an'umillah. Mereka kufur dengan nikmat Allah. Allah bagi nikmat, tuan-tuan boleh pilih kerajaan dengan pensel saja. Kita nak apa kerajaan boleh. Nak Islam kan, nak tamu Islam. Dengan pensel, ini nikmat bukan semua orang boleh guna. Allah bagi nikmat. Dia mau yang lama juga. Ayo, payah, ayo. Fa'azaqahallahu libasal ju' wal khawf. Allah datangkan pakaian lapar dan ketakutan. Lah takut, tuan-tuan, semua pakai takut. Ada kawan cerita dia naik apa? Dia naik bas daripada Al-Ustaz turun Pudu Raya. Sampai pukul 1:30. Dia berjalan nak cari teksi. Dia tahan teksi. Teksi tu masih slow ya. Sampai-sampai teksi lari terus. Dia buat teksi takut kat dia. Dia buat teksi kata dia perompak apa. Yang dia pun sama juga. Dia tahan teksi dekat-dekat. Ini biar betul. Dia buat teksi ke penyamun ke. Dia buat teksi takut kat penumpang. Penumpang takut kat dia buat teksi. Ini balong tuan. Kita pun bank, entah tengok Pak Gad pegang pump gun, nak talar kat aku apa. Kita pun takut tuan. Allah. Ini semua berlaku kesusahan, kemiskinan, ketakutan ni dengan sebab tangan kita. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Berlaku kerosakan daratan, lautan, hasil tangan manusia. Kita buat salah. Macam satu kawasan tuan-tuan, satu kawasan. Orang tanam padi. Bukan semua tak keluar zakat. Kadang-kadang tak keluar zakat sikit ya, 10 orang ya. Tapi Tuhan turun bala. Yang keluar zakat pun kena, tak keluar zakat pun kena. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Takut oleh kamu bala bencana yang Tuhan tak turun, orang zalim saja. Ni kita kena dakwah, kena seru, kena ajak. Kita nak, orang lain tak nak, Tuhan turun bala. Kena kat kita. Malah ni duk mengeluh. Yang ni mahal, ni mahal. Dia kata buah salak, buah kedondong. Mari diletak dalam baldi. Bukan salah ibu mengandung, salah tangan memangkah undi. Hang kena aku, kena. Teruklah kita. Tuhan tak salah, kita saja. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak ubah nasib kita. Kita yang sendiri yang kena ubah nasib kita. Sebab itu tuan-tuan, dengan seorang dua ulama ni, ustaz ni jadi memusin, kita jangan pening. Biar pergi kat dia lah. Dia nak dia pilih jalan tu.
Kita istiqamah di atas jalan yang sebenar, insya-Allah. Satu orang tak mau, banyak lagi orang nak pada Islam, insya-Allah. Ramai anak-anak kita, tuan-tuan, saya tahulah lebih kurang. Kita ada, makna kata, kita ada program, kita ada dipanggil Lajnah Ulama Pelapis, kita ada, insya-Allah. Berkata ramai anak-anak muda kita yang balik pada Azhar, balik pada Jordan, balik pada Syria, bersama-sama kita sekarang ni, insya-Allah. Kalau tuan-tuan tengok saf kepimpinan Dewan Ulama Pas Perak, yang tuanya presiden, ketua dengan saya, naib. Kami tua, umur 60-70. Yang lain semua muda terang-tang-tang. Semua muda-muda semua. Timbalan kita punya AJK, semua muda-muda. Bila saya tengok anak-anak muda berpengajian tinggi, mengaji agama, balik bersemangat memperjuangkan Islam, lega hati. Kita mati pun pejam mata rapat. Ustaz jangan pergi mana. Kami nak juga orang tua nak kena ada juga di bawah. Nak semangat orang tua. Tak apalah, insya-Allah lah. Jadi kebetulan pula tuan-tuan, dia ulama Pas Perak, timbalan dia bekas SA. Naib dia pun bekas SA. Setiap usaha pun SA. AJK pun 4-5 orang bekas SA. Itu yang cengih nak mampu tu. Tetapi nak tambah ulama orang ni. Tu dia apa? Kan? Jadi itulah tuan-tuan, kita mengajilah sifat 20 apa semua. Kita nak kenal Allah Ta'ala, supaya dengan kita mengenal Allah, kita sedar dan insaf bahawa kita ni hamba dia, yang wajib taat kepada perintah dia. Allah Maha Kuasa, berjuanglah, berjihadlah. Sehebat mana mereka pun, tapi insya-Allah kalau Allah kehendaki, mereka takkan mampu bertahan, insya-Allah. Allah Ta'ala yang meruntuhkan kerajaan Namrud, Tuhan tu juga sekarang, bukan Tuhan lain. Tuhan yang mengkaramkan Fir'aun, Tuhan tu lah juga sekarang, bukan Tuhan lain. Allah Ta'ala yang mengalahkan tentera-tentera Quraisy dalam perang Badar, Allah Ta'ala tu jugalah sekarang ni. Tuhan yang sama, bukan Tuhan lain. Cumanya kita kena bekerja lah sungguh-sungguh, insya-Allah. Kan? Sekarang ni dia dah balance dah, sama berat dah. Dulu dia ringan, berat dia pun ringan kita. Lah dah sama balance, sama berat. Di mana-mana lebih kurang aja. Cuma kita perlu kuat sikit lagi kerja, insya-Allah. Buat kerja lebih sikit lagi, insya-Allah. Jadi saya ingat saya berhenti tahun ni dulu, dengan insya-Allah, dengan izin Allah. Mudah-mudahan mana kata kita mendapat sikit mendapatlah pada malam ni, insya-Allah. Jadi sebelum saya berunduk ni, mungkin ada sahabat-sahabat yang belum dapat maklumat. Saya ada barang sikit di malam ni.